Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kesudian dan juga kesetiaan anda bersama kami di saluran Berita RTM dan juga di saluran TV1 untuk bicara naratif pada malam ini. Kolerasinya adalah apabila kita membincangkan berkaitan tentang amanat perdana setahun Malaysia Prihatin yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia pada pagi tadi di PICC Putrajaya. Apa yang boleh digambarkan selepas tempoh 365 hari ataupun lebih kurang setahun Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka kepimpinan beliau dan jemaah menteri kabinet dalam kerangka mendepani pandemik COVID-19, banyak faktor-faktor yang telah pun disegerakan dan juga dimobilisasikan dalam memastikan masyarakat dan juga negara dapat memerangi pandemik COVID-19. Isu-isu tentang kebajikan rakyat, ekonomi, kesihatan, integriti dan tadbir urus adalah perkara yang diberi keutamaan. Kita akan berbincang mengenainya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Kalau tak ada bantuan kerajaan ni memang kita rakyat ni rasa susah. Yalah, bantuan kita kena terimalah, syukurlah. Orang memberi kita merasa. Dia tahu rakyat dia tak kemampuan kan. Mana yang dibantulah. Alhamdulillah lah. Kerjaan ada tolong kita boleh ada sikit senang untuk bayar kereta lah. Kerajaan telah melihat ini mengadakan satu inisiatif yang secara menyeluruh. Yang penting dia mengadakan satu ekosistem yang membantu ekonomi kita Malaysia untuk terus berkembang dengan lebih besar. Dengan adanya bantuan keuangan yang kerajaan bagi peniaga kecil untuk meneruskan perniagaan kami, sangat-sangat kami bersyukurlah. Inilah kerajaan untuk semua rakyat Malaysia. Jadi anggapkan kita ni sebagai hamba kepada rakyat. Mana yang boleh kita bantu dan tolong, semuanya kita akan bantu dan tolong saudara-saudara sekalian. Novel coronavirus ataupun COVID-19 merupakan pandemik yang bersifat unprecedented ataupun tidak pernah berlaku di mana-mana bahagian di dunia. Maka dalam hal unprecedented case ini memerlukan satu tindakan yang segera dan juga tindakan yang spontan serta efektif untuk memastikan kita dapat memerangi secara total pandemik COVID-19. Untuk bercakap lebih lanjut tentang Malaysia Prihatin, satu inisiatif di bawah kerajaan untuk memastikan dalam tempoh setahun ini kita masuk kepada fasa recovery ataupun fasa pemulihan pandemik COVID-19, maka inilah inisiatif yang ditunjukkan oleh kerajaan dalam kita menilai apakah tempoh setahun itu sudah berhasil untuk mengeluarkan negara daripada kepompong pandemik COVID-19. Untuk itu malam ini saya amat bersahati bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian Prof bersama kami pada malam ini. Kalau didengar dan diulang kembali ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam amanat perdana pada pagi tadi, sudah pasti beliau menekankan beberapa pencapaian ataupun apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, Perikatan Nasional khususnya pimpinan beliau sendiri dalam menggagaskan isu-isu ekonomi, kesihatan dan juga isu pentadbiran. Cumanya kita nak memfokuskan kepada inisiatif ataupun kerangka unprecedented tindakan yang bersifat tidak pernah dilakukan ini, maka ini satu cabaran yang besar buat negara. Jadi apa pandangan Prof dalam menilai cabaran ini memerlukan satu tindakan yang lebih ke hadapan berbanding untuk kita melihat kepada apa yang pernah berlaku sebelum ini? Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya ke studio, dan saya rasa ingatan saya ketika peralihan kuasa berlaku pada 1 Mac tahun lalu saya juga dijemput dalam program yang sama, Bicara Naratif bersama RTM. Jadi ini setahun selepas tu dijemput genap setahun. Genap setahun. Jadi melihat pada ucapan tadilah kalau kita lihat perkara unprecedented
memang keadaan yang kita hadapi sekarang ni satu yang unprecedented. Kita pun tak jangka keadaan begini berlaku kan. Dan malah kita pun sebelum ni tak ramalkan perubahan kerajaan berlaku kan, dengan pembentukan kerajaan baru, Perikatan Nasional sebagainya kan. Dan cabaran yang mendatang yang kita perlu fokuskan adalah cabaran yang bagaimana nak menangani dan menguruskan isu berkaitan dengan khususnya COVID-19 dan juga isu ekonomi khususnya kan. Itu yang paling utama lah. Walaupun dalam masa sama ada isu politik yang perlu diuruskan oleh pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya rasa dalam ucapan tadi yang saya lihat banyak Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan, dan dia seharusnya menjelaskanlah apa yang dia Tan Sri telah lakukan dalam tempoh setahun yang lalu lah. Banyak sebenarnya. Dia ada jangka panjang dan jangka pendek pendekatan, dan dalam masa sama juga kalau kita lihat bahawa kerajaan sekarang, Perikatan Nasional ni, mereka ni perlu menunjukkan report card kerana kalau Pakatan Harapan dulu dia ada manifesto, dan daripada manifesto itu kita nilai, kita buat penilaian. Tapi sekarang ni Perikatan Nasional tak ada manifesto itu, dan apa yang dinilai oleh rakyat adalah pencapaian yang harus dilakukan oleh mereka ni. Tapi cabaran sangat besar dan ketidaktentuan global dalam isu-isu yang bangkit ini, dan termasuk politik yang berlaku, menyebabkan perlu perancangan yang strategik lah di pihak kerajaan dan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memastikan kita dapat menangani dengan cara yang paling tuntas lah isu COVID-19 dan permasalahan yang wujudlah hasil pada isu ini, khususnya melibatkan ekonomi yang sangat mendesak dan juga politik dalam masa yang sama. Saya melihat isu ini adalah ibarat serampang dua mata untuk memastikan supaya kita memperingatkan kembali di pihak masyarakat supaya ada tindakan-tindakan dan usaha yang sedang, akan dan telah pun diambil oleh pihak kerajaan. Yang kedua juga adalah untuk memastikan kredibiliti dan juga integriti pimpinan kerajaan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin diperkukuhkan melalui penjelasan kepada beberapa dasar dan inisiatif yang sedang, telah dan akan dilakukan. Cuma persoalan apabila ketika ini kita sedang berdepan dengan peperangan trust deficit. Ada sebahagian kelompok masyarakat yang berperang dengan sebahagian kelompok masyarakat yang menyokong Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimana peperangan ini ataupun trust deficit ini boleh dijernihkan semula ataupun diberikan satu garis panduan yang lebih jelas terhadap apa yang ingin disampaikan oleh pimpinan kerajaan terkini? Saya rasa rakyat sekarang makin bijak kan dalam menilai kan. Mereka melihat apa yang berlaku dalam susunan politik, perubahan yang berlaku dan dasar-dasar yang berlaku kan. Dan dalam konteks ini mereka menilai dari segi pencapaian performance lah apa yang dilakukan oleh kerajaan kan. Banyak perdebatan politik sebenarnya memang lumrah bagi saya kan. Di mana negara pun pihak yang menjadi pembangkang sudah tentu akan mengkritik kerajaan dan kerajaan sebagainya, dan kerajaan perlu perform kan. Tidak pihak pembangkang memang peranannya juga sebagai untuk semak dan imbang kan. Mereka akan menyatakan kritikan dan sebagainya, dan bagi saya perkara itu normal Tapi yang penting bagi saya sebenarnya melihat sejauh mana dasar yang dilaksanakan itu merayat dan naratif yang dibawa juga ke arah pemulihan itu kan, ekonomi sebagainya. Tapi secara keseluruhan lah saya melihat seperti saya sebut tadi, dasar dalam ucapan tadi dan sebenarnya pematian saya memang ada dua bentuk lah dasar yang cuba dibawa untuk pemulihan ini. Satu yang lebih jangka panjang berasaskan wawasan keumuran bersama wawasan bersama 2030, dan yang lain tu ada dasar-dasar yang jangka pendek tapi khusus menjurus untuk target group tertentu, khususnya orang yang hilang pekerjaan dan sebagainya. Mostly kebanyakan pasal kesihatan dan juga ekonomi. So ini sangat perlu dalam usaha untuk betul-betul memulihkan balik keyakinan rakyat terhadap sistem yang ada, dan keyakinan rakyat tentang bahawa kerajaan yang sekarang mampu untuk menyelesaikan masalah mereka. Kerana yang seperti kita tahu bahawa pencapaian ditunjukkan akan dicerminkan dengan undi yang akan diberi pada pilihan raya akan datang. Jadi itu yang saya rasa diingatilah oleh parti politik sama ada kerajaan atau pembangkang, bahawa mereka perlu berperanan supaya menarik sokongan dalam arti kata pencapaian yang mereka hasilkan dalam tempoh
yang agak pendek sebenarnya setahun ni. Ya. Alang-alang Prof sudah menyebut berkenaan tentang perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya adalah untuk menghasilkan aliran tunai yang aktif dalam kalangan masyarakat. Jangka panjangnya untuk kembali memulihkan ekonomi di peringkat lokal dan juga di peringkat global. Maka saya memandang dan juga melihat perkara ini kepada beberapa perkara yang penting adalah pertama untuk kita menilai bagaimana pelaksanaan ini adalah untuk memastikan supaya kerajaan bukan hanya dilihat sebagai institusi kebajikan semata-mata tetapi juga sebagai sebuah institusi untuk kembali merancakkan dan juga membawa hasil kepada negara. Jadi bagaimana penimbangan ataupun timbang tara ataupun equilibrium yang boleh digunakan untuk memberi kebajikan kepada rakyat di samping untuk memastikan bisnes masuk ataupun untuk memastikan perniagaan kembali pulih seperti biasa. Ya, kalau kita lihat ekonomi kita kita banyak bergantung pada pelabur asing ataupun juga pelabur domestik terutama sekali foreign direct investment lah dan ekonomi kita juga berasaskan ekspor gitu kan. Tapi dalam suasana sekarang ni memang kita tidak mampu untuk merancakkan ekonomi tersebut kan sebab global masalah global kaitan COVID-19. Kalau kita lihat Amerika sekalipun mereka melaksanakan banyak package untuk membantu rakyat sebab rakyat mereka pun agak terdesak dengan bila hilang pekerjaan dan sebagainya. Dan fenomena yang sama juga berlaku di Malaysia Jadi dalam konteks ini memang dengan kemampuan dana yang Malaysia ada inilah masa terbaik untuk membantu rakyat itu yang ada package yang diperkenalkan dan target group tu diberikan perhatian kan untuk kerajaan tackle golongan yang memang sebenarnya bermasalah kerana contohnya lah berdasar yang diberikan sebelum ini package kita lihat ada kewangan tu diberikan kepada rakyat maksudnya rakyat ada lebih wang untuk dibelanjakan moratorium misalnya dulu kan untuk dibelanjakan. Dalam konteks ini dia sebenarnya merancangkan ekonomi itu sendiri sebab bila ada wang lebih rakyat akan belanja untuk keperluan kehidupan mereka dan sebagai beli barang dan sebagainya jadi dari situ merancangkan ekonomi cumanya isu yang sekarang ni dibicarakan ialah bila dikuasakan PKP PKP itu ada batasan dari pergerakan dan sebagainya yang juga menjejaskan banyak peluang perniagaan sebagainya, industri kecil sederhana, pelancongan hadapi masalah ini perlu difikirkanlah macam mana sejauh mana PKP ini akan berterusan, malah darurat yang kita boleh bicara pun juga berapa lama harus diteruskan dan bagaimana nak dipulihkan semula dengan harapan bahawa isu COVID ini dapat ditangani dengan bijaksana dengan pantas dan segera supaya tidak merebak lagi lah. Tapi apa yang realiti kita lihat sekarang ni memang agak sukar untuk mengawal keadaan COVID merebaknya COVID ini tapi langkah-langkah sebenarnya rakyat kena juga bekerjasama lah maksudnya patuh SOP dan sebagainya ini akan memastikan bahawa ini dapat ditangani dan kita boleh memikirkan alternatif yang terbaik lah untuk menyelesaikan masalah yang khususnya berkaitan dengan ekonomi lah. Prof, saya suka untuk menyentuh di sebalik perancangan ekonomi dalam skala yang besar khususnya untuk stimulus package stimulus yang dirancang dan juga dirancang malah rang undang-undang perbekalan ataupun belanjawan 2021 ada suatu kebenaran yang pahit untuk ditelan seperti mana hempedu yang pahit untuk ditelan tetapi perlu juga untuk dihadam iaitu tentang bagaimana kerajaan terpaksa menerima hakikat kadar pendapatan garis kemiskinan sudah pun meningkat. Kalau dahulunya adalah 900 lebih kini 2,600 lebih sudah dikira sebagai masih di bawah taraf kemiskinan. Dan yang kedua apabila isu ICNAR atau KWSP diapungkan ataupun diperdebatkan maka hakikat tentang 10 mereka yang mempunyai RM10,000 dalam simpanan adalah lebih kurang 42%. Kedua-dua fakta ini menggambarkan bahawasanya di sebalik kita bergerak ke hadapan masih ada lagi kelompok masyarakat yang tertinggal di belakang. Jadi apa penyelesaian efektif terhadap isu-isu ketinggalan dalam kelompok sebahagian masyarakat? Itu kalau kita bicarakan dalam konteks secara umum kan, tapi sebenarnya kita juga kena melihat dalam konteks demografi Kalau maksudnya kadar RM2,000 RM2,500 misalnya kan pendapatan kalau di bandar itu dilihat, kalau di luar bandar mungkin tidak dilihat sebagai miskin kan, tapi di bandar memang miskin kan. Malah ada isu-isu yang lebih mendesak sebenarnya miskin tegar itulah juga dibangkitkan kan. Jadi ini inisiatif saya rasa ini yang dikehendakilah oleh pihak kerajaan untuk membantu bagaimana supaya mereka ni yang terbaiknya
kita perlu cari peluang pekerjaan kan. Misalnya kerajaan cuba menubuhkan majlis pekerja nasional Majlis Pekerjaan MPN nak wujudkan peluang pekerjaan sebanyak 500,000 peluang pekerjaan. Sebab pengangguran saya rasa sudah kalau kita lihat daripada tahun lepas sampai tahun ini dah hampir 200,000 yang jadi penganggur kan. Jadi kita tak mahu ramai lagi jadi penganggur, kita nak wujudkan peluang-peluang pekerjaan. So, dalam konteks ini saya rasa perlukan inisiatif kerajaan yang memang telah dijelaskan tadi dalam ucapan Perdana untuk target group itu, siapa yang dikenal pasti sebagai bermasalah. Dalam masa sama juga mewujudkan peluang-peluang yang baru kan. Itu sebab kalau kita lihat kan, kalau tengok dari segi ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga fokus juga diberikan kepada kedutaan misalnya dan negara luar sebab mereka ni yang boleh bantu misalnya lawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Indonesia baru-baru ini perbincangan banyak berkisar pasal ekonomi so dalam konteks ini sebenarnya Malaysia untuk bantu rakyat berkembang perlukan bukan sahaja inisiatif daripada dalam negara tapi inisiatif daripada luar negara juga untuk sama membantu merancakkan ekonomi ini. So maksudnya ada sepatutnya satu agenda pasca COVID perlu ada dan apa perancangan-perancangan ke arah itu kan. So dalam konteks ini kita tunggulah walaupun ada dinyatakan kita tunggu sejauh mana mampu kerajaan untuk melaksanakan inisiatif ini yang boleh membantu rakyat secara langsung. Yang penting fasa restructuring ataupun pengukuhan semula itu adalah fasa yang paling kritikal selepas kita melalui fasa pemulihan ketika ini. Prof, kita nak berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif di saluran Berita RTM dan di TV1. Dalam amanat perdana setahun Malaysia Prihatin yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Prof, kita ada menyentuh berkenaan program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Sudah pasti kita sedia maklum, di peringkat global ada lebih kurang 7 jenama utama, lebih 11 pengeluar yang akan mengeluarkan vaksin dan akan memobilisasikannya kepada serata dunia. Cuma persoalannya, apabila kita bercerita tentang hubungan antarabangsa, maka isu-isu tentang pemerolehan vaksin itu akan terbantut sekiranya Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara penerima vaksin. Malah ini juga akan menimbulkan satu isu-isu diplomasi tentang isu vaksin itu sendiri. Maka dalam hal vaksinisasi ini, bagaimana political will ataupun campur tangan politik itu boleh memudahkan dan juga memberikan satu laluan yang lebih efektif dan juga lebih senang untuk pemerolehan vaksin, Prof? Saya rasa dalam konteks hubungan antarabangsa, kita Malaysia punya pendekatan yang saya rasa mahu mesra dengan negara-negara lain kan, dan terutama negara-negara besar lah kan. Kita tak mahu menjadi musuh, tapi kita mahu menjadi rakan kepada mereka. Jadi saya tak bimbang pada itu. Cuma saya bimbangkan polemik yang dibawa oleh negara kuasa besar ni sebab kita tahu bahawa dalam konteks ini China dengan Amerika Syarikat misalnya dia ada trade war kan, begitu kan. Jadi dalam konteks ini ada persaingan di peringkat global dalam usaha pengeluaran vaksin kalau kita lihat dalam konteks diplomasi vaksin memang ada berlaku fenomena itu. Lalu dalam konteks ini bila vaksin ini jadi dicipta jadi cuma rugi saya ingat saya pernah menyatakan bahawa patutnya kita juga bersama dengan gunakan pakaran kita mengeluarkan vaksin juga bersaing tapi kita tak tahu mungkin tak mampu ke arah itu tapi kita jadi pengguna beli vaksin itu daripada negara luar. Tapi kita tak boleh beli dalam konteks daripada satu sos saja sumber saja. Kita perlu pelbagaikan sebab perkara ini menjadikan persaingan global dan kalau kita lihat sekarang ni yang penting sekarang ni adalah vaksin telah ditemui dan sekarang ni ke arah untuk membawa vaksin itu untuk disuntiklah kepada kalau boleh keseluruhan Saya rasa semua rakyat perlukan injection ataupun suntikan vaksin ini. Cuma apa yang berlaku sekarang ni adalah peringkat seterusnya meyakinkan rakyat dengan vaksin sebab kadang-kadang rakyat mudah terpengaruh dengan apa yang dibicarakan dalam media sosial sebagainya, hasil vaksin itu sebagainya. Jadi tapi saya rasa apa yang kita faham fungsi vaksin ini adalah untuk mencegah penyakit itu daripada kita. Jadi dalam konteks itu saya rasa seharusnya diterima dengan mudahlah oleh rakyat sebab kita memang daripada kecil memang diasuh memang ada suntikan vaksin tu misalnya BCG dan sebagainya memang dikenal kepada kita Jadi ini ada untuk COVID-19 yang cuma selain pada isu meyakinkan rakyat, isunya juga berapa cepat vaksin ni boleh berada ataupun diterima oleh rakyat lah.
keseluruhannya. Bukan saja warga negara, termasuk juga yang bukan warga negara yang berada di Malaysia ini. So, dalam konteks ini saya rasa itu penyelesaian yang perlu difikirkan oleh kerajaan sekarang secepat yang mungkin, sebab lagi kita keluar lagi cepat dalam konteks ini, saya rasa lagi kita dapat selesaikan masalah masalah penjangkitan COVID-19 ini. Cuma satu isu lagi yang saya rasa yang perlu ditekankan ialah, dan sekarang ini dalam perdebatan di peringkat global, ialah visa vaksin. Itu itu yang menarik juga, sebab kebenaran untuk travel itu kan hanya dibenarkan siapa yang ada visa vaksin. Mekanismenya kita tak tahu lagi, sama ada mungkin ada pasport lain ke ataupun ada cop ke dalam pasport dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi itu mungkin nanti agenda seterusnya lah, supaya ekonomi global dari segi travelling pelancongan atau sebagainya, bisnes perhotelan semua dapat dipulihkan dengan secepat mungkin lah dengan adanya mekanisme pasport visa ini. Saya suka untuk menyentuh apabila Prof sebentar tadi menyentuh berkenaan kita masih lagi belum berupaya untuk menjadi negara pengeluar vaksin, tetapi hanya menjadi negara pengguna ataupun consumer kepada vaksin. Apa yang penting, kalau ada beberapa pandangan menyatakan sekiranya vaksin ini masuk ke dalam Malaysia, maka akan berlaku juga pertukaran teknologi. Walaupun kita sudah maklum vaksin itu dipatenkan oleh setiap pengeluar dan juga jenamanya, namun dari segi teknologi untuk mobilisasi, teknologi penyimpanan dan juga teknologi yang berasaskan kepada bagaimana virus itu digenerikkan, ini akan menjadi satu kelebihan khususnya buat makmal-makmal pendidikan di Malaysia, malah untuk MOSTI sendiri dalam kita melihat keperluan vaksin dan juga kepakaran yang boleh kita hasilkan. Maka dari segi hubungan antarabangsa, sejauh mana perlumbaan vaksin pada ketika ini memang benar ia akan menguntungkan negara maju, tetapi ia juga menguntungkan negara kita Malaysia apabila ia seolah-olah blessing in disguise ataupun hikmah di sebalik pembawaan vaksin ke Malaysia. Teknologi transfer ataupun ini saya rasa boleh berlaku sekiranya kalau kita juga sanggup belanja sebenarnya untuk beri dana pendidikan yang lebih untuk kita boleh menghasilkan vaksin sendiri Memang nak menghasilkan vaksin mungkin kita tahu bagaimana nak lakukan kan. Tapi nak menghasilkan vaksin yang berkesan pun perlukan ujian yang berkali-kali. Kalau kita lihat, saya rasa ada banyak peringkat proses klinikal sebagainya supaya menghasilkan satu vaksin yang boleh dikomersialkan. Dan dalam konteks ini saya rasa memang kita boleh belajar dan kita boleh memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu yang ada kaitan yang related ataupun berkaitan dengan COVID-19 ini. Masalahnya seperti ni sebelum ini kita pun hadapi masalah yang sama, pandemik sesama burung, chikungunya, SARS, kita sebenarnya dah hadapi masalah dan kita tahu cara nak mengenai masalah ni tapi dalam masa sama vaksin agak unik sebab kadang-kadang ada penyakit yang memang tak ada vaksin. Misalnya AIDS tak ada vaksin tapi konteks ini COVID-19 ada vaksin Jadi perkara ini saya rasa bijak pandai kita lah perlu memikirkan, dan sekiranya ada juga dana yang khusus diberikan untuk mereka ni discover atau mencari penemuan-penemuan baru yang boleh kemudian menyumbang pada dunia perubatan. Jadi itu saya rasa pentingnya ada strategi juga ke arah ini supaya kita boleh menjadi pengeluar, bukan saja kita tak mahu sampai bila jadi pengguna lah. Kita mahu jadi pengeluar kepada produk-produk yang berciri begini. Prof, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada menyatakan buat ketika ini kerajaan masih belum ada perancangan untuk mengkomersialkan penjualan vaksin dan diberikan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia yang layak dan juga dikategorikan sebagai golongan sasar. Maka itu selaras dan juga selari dengan inisiatif di peringkat global yang mana mereka tidak akan menjual, malah akan memberikan secara percuma untuk rakyat masing-masing. Cuma persoalannya apabila vaksin ini suatu hari nanti akan dikomersialkan oleh pihak penjenamaan vaksin ataupun pengeluar vaksin, adakah ini akan menggagalkan usaha untuk memastikan lebih 82% tahap kelompok imuniti global itu dapat menerima vaksin dan juga mendapat suntikan vaksin? Saya rasa vaksin untuk mencegah penyakit ini sepatutnya tidak didagangkan kan. Sebab dia bukan satu macam contoh COVID-19 ini penyakit yang memang kita tahu mudah jangkitannya dan masalah yang dia bawa dari segi rentetan chain reaction lah daripada penyakit tersebut menyebabkan kita contohnya lah siapa yang ada penyakit 3 serangkai misalnya jantung sebagainya mudah terkena, dan kalau mereka terkena pula mereka dalam ini kritikal lah. Dalam konteks ini saya rasa kerajaan harus bertanggungjawab lah untuk pastikan bahawa
vaksin ini tidak didagangkan sebab walaupun vaksin itu boleh masuk kan, tapi kerajaan boleh menguatkuasakan peraturan lah, undang-undang supaya vaksin ini tidak didagangkan dan dalam masa sama bertanggungjawablah kerajaan untuk pastikan semua rakyat Malaysia khususnya untuk memperolehi vaksin ini. Sebab yang penting kerajaan perlu cari jalan lah bagaimana untuk mendapatkan vaksin ini. Dan kita tak mahu rakyat mengeluarkan wang pula untuk membeli vaksin ini. Jadi saya rasa semua ini dalam bidang kuasa kerajaan untuk kawal. Dia boleh lakukan. Kalau negara lain terpulanglah. Kalau mereka ada niat komersial tu, saya rasa dia boleh tapi membebankan rakyat. Hanya rakyat tertentu saja, golongan kaya mungkin, yang mampu beli vaksin ini. Tapi defeat the purpose juga. Dan disebabkan itu 3 bilion ringgit diperuntukkan dalam rang undang-undang perbekalan atau pembelajaran 2021 untuk memastikan setiap golongan sasar dapat menerima suntikan vaksin ataupun program imunisasi. Prof, kita nak berjadah seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Ya, apa yang dapat kita cuit sedikit daripada amanat perdana oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dari Prof adalah tentang bagaimana untuk pemulihan kehidupan dan juga kelangsungan hidup. Kedua-dua perkara ini perlu bergerak seiring selepas proses pemulihan dan juga untuk menstabilkan kembali kehidupan seperti mana status quo sebelum ini. Maka dalam perihal untuk kita menjamin dan juga menilai tadbir urus yang telah dirangka oleh kerajaan, Akta Kawalan Penyakit Berjangkit dan Berbahaya telah pun digerakkan, dikuatkuasakan, malah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu, proklamasi darurat juga telah pun diperkenankan oleh Kedua Bawah Duli Majlis Pertuan Pertuan Agong. Ini satu perkara yang cukup penting kerana dalam usaha rakyat untuk menilai keseriusan kerajaan dalam menggunakan kerangka undang-undang itu amat penting untuk memastikan pandemik ini dapat dielakkan. Jadi bagaimana setakat ini keberhasilan undang-undang itu untuk mengawal pandemik di peringkat akar umbi? Saya rasa setakat ini dah sampai tahap yang agak berkesan undang-undang ini dilaksanakan. Yang kita tahu prosesnya memang ada peringkat awal rakyat perlu dibiasakan dengan undang-undang ni. Malah rakyat banyak bimbang bagaimana peraturan ini mengganggu hidup mereka. Yang jelas bahawa untuk mengawal, sebab kita tak ada pengalaman sebelum ni pandemik kita tak pernah merasakan kan pandemik. Jadi bila PKP itu dilaksanakan misalnya kan, kita rasa tekanan itu dan sukarnya untuk bergerak dan sebagainya kan. Dan kalau kita langgar tu kita dikenakan penalti kan, ada kena 1,000 lah apa-apa charge yang dikenakan. Jadi dalam konteks ini saya rasa sekarang ni saya rasa rakyat dah makin celik dengan peraturan Cuma memang rakyat tidak selesa lah dengan keadaan PKP yang kita tak boleh salahkan siapa-siapa sebab perkara ini terpaksa dilaksanakan untuk pastikan bahawa penyakit ini tidak merebak dalam masyarakat. Jadi itulah kerajaan mengambil beberapa inisiatif dari segi perundangan lah, menguatkuasakan, malah ada yang timbalan menteri-menteri terkena yang dilihat tidak ikut SOP sebagainya. Jadi itu yang kita kerjasama semua pihak itu perlu ada. Dan yang terakhir adalah apabila fokus, dikatakan fokus yang harus diberikan untuk menangani COVID-19 dan ekonomi ini tidak diganggu dengan fokus yang lain, misalnya politik persaingan politik kepartian yang ketidaktentuannya agak tinggi. Dalam konteks ini itu yang ada yang membawa pada peristiwa darurat lah untuk ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa memang jaminan itu diberikan oleh kerajaan bahawa sepanjang darurat ini kuasa darurat itu akan dilaksanakan kepada rakyat dan secara tegas. Tapi dalam bersama kerajaan tidak ambil kesempatan untuk keluar, maksudnya melaksanakan kuasanya melangkaui ordinan darurat yang telah dipersetujui kan. Dan malah dia pun berjanji bahawa lepas darurat ini kalau diisytiharkan tidak perlu lagi terus diadakan pilihan raya umum kan. Sebab kalau kita lihat ini darurat nasional, sebelum ni ada darurat di Batu Sapi ada beberapa tempat lagi Gerik dan sebagainya yang kenapa adakan darurat situ kerana nak mengelakkan pilihan raya kecil dilaksanakan. Maksudnya impak pilihan raya itu boleh menyebabkan COVID-19 merebak lagi lah. Tapi kalau dah tak ada isu COVID-19 ni, buat apa lagi kan darurat diadakan. Maksudnya pilihan raya boleh diadakan. Dan dalam konteks ini saya rasa balik pada persoalan perundangan tadi, kuasa undang-undang itu dilaksanakan dan kita kena patuhlah kan. Dan implikasinya kalau kita tak patuh, maksudnya ada penalti yang dikenakan. Jadi dalam konteks ini saya rasa ketegasan yang ditunjukkan oleh kerajaan itu dan penguatkuasaan pun saya rasa
ada melibatkan polis dan tentera sebagainya. Saya rasa dalam konteks ini apa yang telah berjalan sekarang adalah satu yang norma barulah yang perlu kita terima dan hadapilah sepanjang tempoh PKP beginilah. Sudah pasti apabila alang-alang Prof menyentuh tentang isu pilihan raya ini, desakan untuk melaksanakan pilihan raya itu menggunakan rasional untuk mengangkat demokrasi dan juga mengikut kerangka undang-undang pilihan raya yang telah pun ditetapkan. Cumanya ada juga yang mempertikaikan di sebalik kita sedang bergelut tentang nyawa, di sebalik kita sedang bergelut tentang kemanusiaan ataupun masalah ekonomi, khususnya ekonomi yang sedang merudum di peringkat global, maka ada lagi setengah pihak yang cuba untuk mencuit dan juga menimbulkan polemik tentang isu pilihan raya dan juga isu political will. Jadi dalam hal ini, tidakkah kita perlu melihat kepada majoriti berbanding tentang minoriti dan juga kuasa yang sedang dipegang berbanding mereka yang tidak lagi mempunyai kuasa? Ya, kalau kita tengok mandat yang diberikan pada pilihan raya lepas kan, kepada kerajaan, bukan kerajaan sekarang, kerajaan Perkataan Harapan kan, tapi dalam masa sama Perkataan Harapan itu berpecah kan, jadi adanya dibentuk kerajaan yang baru, Perikatan Nasional, digabung dengan parti-parti lain yang sebenarnya parti yang tewas pada raya lepas kan. So, dalam konteks ini saya rasa rakyat sebenarnya kena faham juga konteks kerajaan, pembentukan kerajaan itu bagaimana di Malaysia, yang bukan berdasarkan berdasarkan parti apa yang untuk kerajaan, tapi lebih kepada ahli parlimen ini nak menyokong siapa Perdana Menteri dan kerajaan bagaimana nak dibentuk kan. Gabungan. Itu yang diterima dalam perlembagaan lah. Dalam konteks ini kerajaan yang sebenarnya bagi saya bukan isu mandat sangat tapi ketidakpuas hati pihak yang sebelum ini jadi kerajaan dan tidak jadi kerajaan. Dan melihat kerajaan sekarang ini seperti tidak kuat dan sebagainya. Dalam konteks ini saya rasa itu yang timbulnya polemik. Dan cuma bagi rakyat, ini dalam konteks perspektif rakyat gusar melihat polemik politik ini kan, sebab fokus rakyat sebenarnya nak selesaikan isu diri mereka kan, peluang ekonomi mereka dan sebagainya, dan bagaimana nak menghadapi COVID-19 ini. Jadi itu yang saya rasa fokus, saya banyak kali sebut ini, fokus patut diberikan lebih kepada penyelesaian isu COVID-19 dan ekonomi kan. Politik boleh dikurangkan, malah dalam seruan Majlis Raja-Raja pun meminta supaya politik ini dikurangkan. Bukan tak boleh, memang perlu berpolitik, tapi dikurangkan supaya ia tidak melampaui matlamat utama adalah menyelesaikan dua perkara yang tadilah. So dalam konteks ini saya rasa kita boleh sabar sekejap selesaikan isu ini, dan dalam masa sama kita boleh berpolitik secara perlahan, dan kita yang mana kita tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin menjanjikan pilihan raya umum akan diadakan selepas darurat nanti. So saya rasa parti politik sekarang ni perlulah menyusun strategi apa yang mereka harus lakukan, bentuk gabungan parti politik bagaimana yang selepas ini sebagainya, dan sama ada Perikatan Nasional mampu terus jadi parti yang dominan dan memimpin kerajaan ataupun parti lain dan sebagainya. Inilah perancangan yang perlu mereka lakukan. Tapi dalam masa sama perlu ingat bahawa rakyat bukan memikirkan itu sangat, lebih kepada penyelesaian ekonomi dan COVID-19. Dalam hal ini Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin berani menyahut seruan dan juga berani menyahut cabaran untuk melaksanakan pilihan raya. Kita tidak tahu lagi bila akan dimeteraikan. Cuma persoalan tentang isu pentadbiran ataupun tadbir urus. Adakah ini masa terbaik untuk kita melonggarkan sedikit kaedah birokrasi yang sebelum ini banyak menyukarkan tujuan bantuan sehingga ke peringkat akar undi? Saya rasa bergantunglah. Selalunya setiap bantuan tu dia adalah proses dia kan. Dan proses tu memang untuk memastikan pihak-pihak kosongnya kalau dari segi bantuan ekonomi, bantuan pada rakyat, yang mana kerajaan akan jelaskan siapa yang layak dan sebagainya untuk diterima bantuan. Sama juga dalam konteks nak bagi vaksin kan, siapa hak umum mana, pihak mana yang paling awal untuk memperolehi itu harusnya memperolehi kan. Cuma yang dibimbangi kalau ada unsur integriti lah, maksudnya tak ada integriti ada yang potong queue ke ataupun bantuan yang harus diberikan ke rakyat bawah pihak lain yang dapat dan sebagainya. So perkara-perkara ini perlu dilihatlah, dan saya rasa kalau dasar macamnya wawasan kemakmuran bersama tu dipegang sebenarnya, saya rasa rakyat akan lebih berintegriti kan. Cuma biasanya dasar yang cantik tidak mencerminkan bahawa pelaksanaannya sama tapi dalam konteks ini saya rasa pihak-pihak berwajib lah harus pastikan bahawa ketulusan tu ada, accountability dalam mentadbir dan menguruskan pentadbiran tu perlu ada, supaya pastikan
masyarakat yang disasarkan tu dapat bantuan yang sepatutnya. Bukan pihak-pihak lain yang tidak kaitan pun, tapi mereka yang lebih dapat bantuan berbanding dengan pihak yang sepatutnya mendapat bantuan. Jadi itu saya rasa perlunya monitoring dilakukan dan pastikan proses itu disandar dengan secara telus dan adil. Supaya dasar itu tidak tergantung dan hanya dibiar berlalu seperti itu saja. Baik, Prof, kita nak berjeda seketika sekali lagi, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Ya, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Untuk kesimpulannya, masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Prof, sebelum kita berakhir, ini satu persoalan yang penting juga kerana kalau dilihatkan dalam tempoh 12 bulan yang lalu, kesan pandemik COVID-19 ini seolah kesan yang berantai ataupun simbiosis antara satu sama lain. Kalau satu industri kecil terjejas ataupun satu pemula perniagaan itu terjejas, maka ia akan memberi kesan domino kepada perniagaan-perniagaan dan juga industri yang lain. Tidak terkecuali dalam isu pandemik COVID-19, PKS, syarikat sederhana, syarikat MNC pun turut terjejas, ada yang juga gulung tikar. Dalam perihal untuk kita bercerita tentang vaksin yang dianggap sebagai pemulih dan juga penawarnya itu, walaupun kita masih bergantung kepada vaksin, namun apakah sebenarnya alternatif lain yang boleh difikirkan sesuai untuk kembali meletakkan sektor ekonomi itu kembali kepada status quo? Kalau tidak pun status quo, ia adalah sekurang-kurangnya tidak sedahsyat ataupun dampaknya itu menjadi teruk seperti ketika ini. Saya rasa kita kena berfikirkan macam mana untuk mempelbagaikan peluang ekonomi dan sumber ekonomi. Kita tak boleh bergantung seperti dulu kan, mana industri, contohnya macam industri pelancongan kan, perhotelan ataupun catering yang juga ada masalah. Tapi mereka boleh memikirkan sumber lain, bentuk bisnes atau perniagaan lain yang boleh dijadikan alternatif kepada perniagaan yang mereka jalankan sebelum ini kan. Macam saya ada sebutkan tadi kan, saya kata macam contoh bisnes online agak berkembang ketika ini sebab rakyat tak mampu dah ke supermarket kan, tapi mereka boleh beli online kan. Jadi sebenarnya ada industri-industri yang meningkat ketika ini kan, dan juga peluang untuk ceburi industri baru pun saya rasa inilah masa terbaik. Contohnya pertanian misalnya kan, perkebunan kan, juga boleh berkembang masa ini kan. Dan saya rasa rakyat kena bijak sekarang ni memikirkan perancangan perniagaan mereka kan, supaya mereka ni tak bergantung dengan satu bentuk perniagaan tapi boleh diperkembangkan yang lain kan. Cuma sekarang ni saya rasa dalam masa sama bantuan kerajaan itu pula ada juga untuk pastikan ada mereka ni beri idea-idea lah kepada terutamanya industri kecil sederhana yang juga terkesan tapi mereka pun boleh pelbagaikan bentuk ekonomi yang mereka nak laksanakan dan skill yang ada. Dan juga saya rasa yang paling penting adalah modal lah, modal kepada perniagaan inilah yang mungkin ada inisiatif dari segi pinjaman sebagainya boleh dilakukan disediakan oleh kerajaan dengan Reserve Bank misalnya kan. So dalam konteks ini saya rasa masa yang kita hadapi sekarang masa yang susah, jadi kita perlu cari bentuk baru, kena ada kalau kita sebut sebagai paradigm shift lah kalangan pemikiran kita, supaya kita mencari sumber-sumber baru yang untuk meneruskan perniagaan dan dia tidak apa yang terjejas sekarang tidak terjejas berterusan maksud kita ada peluang-peluang baru yang kita boleh cari dan explore untuk itu. Apabila disebutkan tentang travel bubble ataupun beberapa industri di dunia ataupun negara-negara di dunia, malah Singapura dan juga Thailand sudah pun mula untuk menggagaskan dan juga membuka persepadanan mereka dengan penerbangan dari luar masuk ke dalam negara. Negara seperti New Zealand juga sudah mula kembali menjalankan sektor ekonomi seperti biasa, malah Australia juga turut hampir pulih seperti biasa. Cuma persoalannya, apabila kita ingin membuka travel bubble itu ataupun persempadanan negara untuk tujuan pelancongan dan sebagainya, adakah kita perlu menjadi lebih spesifik dan berhati-hati dalam memilih negara yang akan membawa kepada sektor pelancongan yang berimpak tinggi, bukan hanya membuka sewenang-wenangnya persempadanan tanpa melihat kepada kadar keuntungan yang akan dapat diperoleh sekiranya membuka kepada semua negara di dunia? Ya, jelas kita
untuk merancangkan ekonomi sebenarnya kita perlu buka sepadan. Kita tak boleh tutup dan bergantung kepada ekonomi domestik saja untuk merancangkan ekonomi. Kita perlukan ekonomi luar. Dan kalau konteks ini juga saya lihat bahawa ada perbincangan lah di peringkat serantau sebagainya macam mana kerjasama ni boleh dilakukan. Khususnya apabila ada negara yang dilihat dari segi kadar jangkitannya berkurangan dan sebagainya, dan mungkin negara itu boleh dimulakan maksudnya aktiviti sepertinya travelling sebagainya, penerbangan pun boleh dibenarkan lagi semula beroperasi seperti biasa sebagainya tapi memang kita sebenarnya kena berhati-hati sebab isu COVID-19 ini dia senang merebak, dan juga kalau kita tidak berhati-hati itu juga jadi sumber kepada berlakunya jangkitan baru apabila penghijrahan manusia dari satu negara itu membawa kepada merebaknya COVID-19 ini. Tapi saya rasa lambat laun kita perlukan cari jalan atau formula untuk pulihkan semula balik aktiviti ekonomi ini. Itulah saya lihat bahawa macam idea yang diperdebatkan sekarang lah macam visa vaksin mungkin dilaksanakan sebab mereka rasakan ini adalah alternatif yang terbaru dan baik untuk pulihkan semula industri penerbangan, industri pelancongan sebagainya. Tidak migration perjalanan manusia itu tidak berlaku, dan ini juga membebankan ekonomi sebab ekonomi kita sekarang ni kesaling bergantungan antara satu negara dengan negara lain itu agak kuat dan memerlukan rakyat berhijrah satu tempat lain dalam proses perniagaan dan sebagainya. Dalam konteks ini saya rasa yalah berhati-hati satu perkara, tapi dalam masa sama kena cari juga alternatif yang boleh memastikan bahawa COVID-19 tidak dijadikan bebanan teruslah dalam usaha kita membuka pasaran baru dalam ekonomi kita lah. Di sebalik selepas 12 bulan kita menepani pandemik COVID-19 ini, kita sudah melihat ada pecahan beberapa kelompok golongan demografi sosioekonomi masyarakat. Ada yang terjejas teruk disebabkan pandemik ini, kehilangan pekerjaan, langsung tiada pendapatan. Ada yang pendapatannya stabil kerana bekerja tetap sebagai permanent dan tidak terjejas walau sedikit pun pendapatannya. Malah ada yang mendapat keuntungan sedikit kerana ada beberapa bidang ekonomi baru seperti bidang secara dalam talian yang diceburi. Jadi ini menggambarkan ada 3 majoriti kumpulan ekonomi utama di Malaysia. Jadi kalau ketidakseimbangan itu terus berlaku, jadi adakah ia akan merencatkan usaha kita untuk mencapai wawasan kemakmuran bersama, menyeimbangkan pendapatan antara masyarakat? Betul. Kalau kita lihat perancangan wawasan kemakmuran bersama, dia matlamat dia ialah matlamat utama dia untuk wujudkan perpaduan dalam negara antara kaum. Tapi dalam masa sama juga memastikan bahawa distribution of kekayaan negara tu ataupun perkongsian kekayaan negara itu dapat diagihkan secara lebih adil dan saksama. Dalam konteks ini saya rasa memang isu ini dibangkitkan bahawa inequality ataupun kesamarataan dari segi pendapatan tu wujudnya antara kaya makin kaya, miskin makin miskin, dan ikut kaum pula masih lagi ada yang masih lagi perlu diberikan bantuan sebagainya. So dalam konteks ini memang seperti disebut tadi ada 3 kumpulan Tapi yang penting sekarang ni berdasarkan ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi, kita lihat bahawa ada golongan sasaran yang ingin difokuskan B40 yang untuk beri tekanan, dan juga sama M40 juga diberikan perhatian sebab golongan kelas menengah juga terkesan sangat dengan isu COVID-19 ni. Tapi dalam konteks ini saya rasa rakyat dan pelbagai pihak harus bekerjasama lah. Memang kita banyak yang kita tagih ni daripada kerajaan untuk membantu pihak-pihak yang terkesan dengan keadaan sekarang. Tapi dalam masa sama saya rasa kerjasama semua pihak lah. Termasuklah NGO, termasuklah business community komuniti perniagaan dan sebagainya, untuk sama-sama bekerjasama dan bantu dan cari peluang-peluang baru untuk boleh diterokai dan diceburi oleh rakyat, dan supaya mereka ni keluar daripada garis kemiskinan. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Peliharaan risiko kepada kadar kebolehjangkitan COVID-19 dan juga bahananya kepada negara juga bersandarkan kepada sama ada fasiliti kesihatan kita mampu untuk menampung dan juga merawat jumlah pesakit yang semakin bertambah dalam pandemik COVID-19. Jadi apabila kita melihat ribuan kes yang berlaku, kegusaran yang berbagi Tan Sri Dr. Hisham atas kemampuan fasiliti kesihatan kita untuk mendampingi masalah ini.
Jadi dalam hal ini tidakkah terdetik di fikiran kita supaya menandakan bahawasanya ini adalah penentu kepada adakah fasiliti kesihatan kita sudah benar-benar mencukupi ataupun benar-benar efektif sekiranya pandemik seperti ini nauzubillah akan berlaku sekali lagi ataupun ada yang lebih dahsyat berlaku sekali lagi. Jadi ini adalah test and trial kepada negara kita untuk menilai sejauh mana kemampuan fasiliti kesihatan, Prof. Saya rasa kita ada kemampuan yang agak besar kan? Dan kita tahu kepakaran yang kita ada mampu menangani isu pandemik ini sebab kita pernah hadapi epidemik sebelum ini kan. Jadi ini walaupun ini isu baru tapi kita tahu macam mana menangani kan. Dalam masa sama juga kita memang ada kebimbangan bahawa frontliners kita kan hadapi masalah untuk menangani sekiranya jangkitan itu terlalu tinggi dan sebagainya kan. Nah, itulah ada inisiatif dan kalau kita tengok kenapa dia adakan darurat kan supaya fasiliti, kalau isu fasiliti jadi kebimbangan sekarang ni saya rasa fasiliti kerajaan boleh tentukan apa-apa saja kan, rumah, kebangunan sebagainya boleh jadikan pusat rawatan untuk menggunakan kuasa ordinar darurat itulah untuk jadikan sebagai pusat rawatan. Dan dalam masa sama juga saya rasa isu yang berkaitan dengan tenaga kan, sama ada tenaga manusia ni cukup atau tidak untuk ni. Dan saya rasa kerajaan juga telah menggariskan bahawa ada golongan tertentu dalam pentadbiran kerajaan kan, birokrasi boleh diambil sebagai rekrut untuk bantu frontliners yang ada sekarang. Dan yang kita tahu sekarang tentera pun dah terlibat secara langsung dan sebagainya. So dalam konteks ini saya rasa ada perancangan khususlah. Sekiranya kadar jangkitan banyak ini, apa yang harus dilakukan, fasiliti mana yang harus diambil dan juga siapa yang akan terlibat. So maksudnya saya rasa kerajaan dah ada perancangan itu kan. Dan setakat hari ini saya rasa cara Kementerian Kesihatan menangani isu ini pun cara sangat berkesan untuk pastikan bahawa jangkitan itu tidak merebak. Cuma kerjasama rakyat itu kena ada untuk pastikan ikut SOP dan sebagainya supaya rakyat sekali membantu kerajaan dan membantu Kementerian Kesihatan lah untuk menangani isu ini, bukan hanya Kementerian Kesihatan saja untuk pastikan jangkitan tidak merebak lah. Setiap pihak harus digerakkan secara sinergi bersama untuk memastikan kita jaga kita dan juga kita pasti kita menang dalam menghadapi pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah Pusat Pengajaran Antarabangsa di Universiti Utara Malaysia UUM, kerana perkongsian tentang kita menilai keamanan perdana setahun Malaysia Prihatin ini akan menghasilkan satu kesan dan juga impak yang positif terhadap rakyat Malaysia. Terima kasih juga kerana bersama dengan kami di saluran berita RTM dan juga di TV1 pada